Keluarga di Singapura yang menggajikan pembantu rumah dari Indonesia kini mungkin perlu menunggu sehingga 2 bulan untuk ketibaan mereka. Ini sedang pemerintah Indonesia memperketatkan kawalan sempadannya. Pihak berkuasa Indonesia meningkatkan pemeriksaan ke atas rakyat Indonesia yang ingin keluar negara di tengah-tengah kebimbangan mengenai pemerdagangan manusia. Last May, our president instructed all of his officials to have massive measure on how to handle with trafficking in person. So starting from this June, we see a lot of news about inspection, about the border tightening, how to make sure that we can prevent our citizen to become the trafficking in person as a victim. So that's why right now quite massive news. We heard that lots of suspect being captured, and then the border is also being tightened to check more and check and recheck about the documentation when people want to go abroad. Beberapa agensi pembantu rumah memaklumkan pihak kami kelingahan masa bagi membawa masuk pembantu rumah ke Singapura bermula sejak Mei lalu. Ini kerana agensi-agensi kini dikendaki mengunjungi kedutaan Indonesia di sini dan mendapatkan kontrak pengambilan pekerja yang rasmi. Kontrak itu perlu diisikan dan diluluskan sebelum agensi-agensi di sini boleh membawa masuk para pekerja dari Indonesia. Langkah-langkah pentadbiran tambahan ini menyebabkan pekerja dari Indonesia mengambil masa lebih lama untuk ke Singapura. Sebelum ini, sesetengah agensi bekerjasama dengan ejen-ejen di Jakarta untuk membawa masuk pembantu rumah ke Singapura selepas mendapatkan kelulusan pengambilan kerja secara prinsip daripada Kementerian Tenaga Manusia Singapura MOM. Walaupun ia mengambil lebih banyak masa, Persatuan bagi agensi-agensi pengambilan pekerja di sini yakin keluarga-keluarga setempat tidak akan berdepan dengan isu kekurangan pembantu rumah dari luar negara. Grab Holdings yang berpangkalan di Singapura sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan pusingan pemberhentian pekerja yang terbesarnya sejak pandemik COVID-19 melanda. Menurut laporan agensi berita Bloomberg News, langkah pemberhentian pekerja itu dijangka diumumkan seawal minggu ini. Jumlah kaki tangan terjejas dijangka mengatasi pemberhentian pekerja pada 2020 apabila sekitar 360 atau 5% daripada jumlah kaki tangannya diberhentikan. Pada Februari lalu, syarikat pengangkutan dan pengantaran makanan terbesar di Asia Tenggara itu meramalkan peningkatan pendapatan yang positif untuk tahun ini dan mempercepatkan garis masa keuntungannya. Pada September lalu, Grab menyatakan ia tiada rancangan untuk memberhentikan pekerja secara besar-besaran walaupun di tengah-tengah pasaran yang lemah. Bagaimanapun, pada Disember, CEO Grab memberitahu kaki tangannya bahawa firma itu akan membekukan proses pengambilan pekerja dan kenaikan gaji bagi para pengurus kanannya. Berdasarkan laporan tahunan terbarunya, Grab mempunyai sekitar 11,900 pekerja setakat hujung tahun lalu. Grab kini beroperasi di 8 negara Asia Tenggara termasuk Singapura, Indonesia dan Thailand. Jumlah pesakit yang mengalami gangguan detak jantung yang tidak menentu atau aritmia di Singapura mungkin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Hampir 2% penduduk di sini mengalami masalah perubatan itu dan Hospital Universiti Nasional Singapura NUH memperkenalkan satu rawatan baru yang lebih selamat dan tersasar. Encik Chang Feng mengamalkan gaya hidup sihat sejak di bangku sekolah lagi. Namun sejak 5 tahun lalu, beliau sukar bernafas walaupun semasa melakukan aktiviti-aktiviti mudah seperti menaiki tangga. Setelah berjumpa dengan doktor, Encik Chang disarankan menjalani elektrokardiogram atau ECG. Ia mengesahkan bahawa beliau mengalami gangguan detak jantung yang tidak menentu atau AF. Jika tidak dirawat, ia akan menimbulkan komplikasi kesihatan yang serius seperti kegagalan jantung. Buat masa ini, pihak hospital menggunakan tenaga haba untuk membuat luka dalam jantung. Luka-luka terdiri daripada bintik-bintik merah dan putih akan menghalang isyarat-isyarat janggal dalam jantung. Namun kesan negatifnya adalah urat-urat darah di sekitar jantung lazimnya rosak juga.
Depending on which structure is damaged, the consequences can be pretty dire. So if there is damage to the foot tube that runs behind the heart, for example, then that can result in what we call an atrioesophageal fistula, which is usually pretty catastrophic, where patients can get stroke and infection and bleeding. Oleh itu, Pusat Kesihatan Universiti Nasional Singapura NUHCS memperkenalkan satu teknik yang baru. Teknik baru itu yang melibatkan nadi elektrik sudah mula digunakan di Eropah dan Australia. Menurut NUHCS, ujian rintis menunjukkan kerosakan pada urat-urat sekitar bahagian yang terbabit merosot daripada 3 kepada 0%. Ia juga mengurangkan tempoh prosedur sebanyak 2 jam. NUHCS merawat hampir 6,000 pesakit setiap tahun dan Dr. Siau berkata jumlah ini dijangka meningkat khususnya dengan penduduk semakin menua di Singapura. Sebuah agensi pelancongan Singapura menyatakan ia menyediakan penerbangan dan penginapan di Afrika Selatan untuk keluarga-keluarga 2 warga Singapura yang meninggal dunia di Afrika Selatan Ahad lalu. Ini selepas kanu-kanu yang mereka naiki karam dalam satu rombongan. Menurut The Travel Intern, salah seorang kaki tangannya juga akan mengiringi keluarga-keluarga mangsa. Media tempatan Afrika Selatan melaporkan para mangsa merupakan sebahagian kumpulan pelancong 20 warga Singapura. Mereka sedang mengharungi Sungai Krokodil dengan para pemandu tempatan apabila 4 kanu karam dengan 8 orang pelancong terjatuh ke dalam sungai. Apabila pihak berkuasa tempatan tiba di tempat kejadian, 6 orang diselamatkan daripada sungai. Tetapi 2 daripada mereka tidak dapat diselamatkan selepas CPR dijalankan. Kementerian Ehwal Luar Singapura sedang menghulurkan bantuan konsular kepada keluarga yang terjejas menerusi Suruhanjaya Tinggi di Pretoria. Presiden Halimah Yacob membuka tirai lawatan rasminya ke Qatar dengan melilingi pelbagai tempat terkenal di negara Timur Tengah itu. Antaranya adalah Muzium Negara Qatar di mana beliau disambut pengerusinya Yang Mulia Syekha Al-Mayasa binti Hamad Al-Thani. Reka bentuk muzium ini diinspirasikan kelopak bunga mawar di Rantau Teluk. Ia meniti evolusi Qatar dari sebuah masyarakat nelayan kepada sebuah negara moden seperti Singapura. Presiden Halimah juga turun ke padang Stadium Lusail yang menjadi salah satu padang bola Piala Dunia tahun lalu apabila Argentina mengalahkan Perancis. Dengan kapasiti yang boleh menampung hampir 89,000 penonton, ia juga adalah stadium kedua terbesar di Asia. Pada malam ini, waktu tempatan, Presiden Halimah juga akan menghoskan satu jamuan bersama masyarakat Singapura di Qatar.